Tahiyat akhir. Waktu mana yang kita boleh angkat, ada setengah madam kita terus kita duduk angkat air kan, duduk berdiri naikkan. Kemana duduk? Macam duduk yang benar. Bila masanya? Jadi yang pertama sekali, nasib baik saya risau tadi takut tanya soalan yang lain. Soalan nak letak macam tu ke nak pusing. Okey, yang pertama sekali maknanya kita duduk tahiyat akhir. Maknanya duduk tahiyat akhir itu merupakan rukun solat. Rukun apa? Rukun salah satu daripada 13 rukunnya ialah duduk tahiyat akhir. Duduk itu pun dah rukun. Jadi duduknya duduk macam mana? Kalau nak ikut sunnahnya, tak dapat pahala maksimumnya, ialah namanya duduk tawarruk. Tawarruk ni maknanya kita letakkan kaki macam kita duduk tu lah. Macam kita duduk tahiyat akhir itu. Kemudian kaki belakangnya ditegakkan, dan seboleh-bolehnya kalau dapat ke semua jarinya dibengkok lagi baiklah kalau dapat. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya satu jari itu hendaklah ditekan dan dibengkokkan sedikit. Itu supaya kita dapat duduk tahiyat akhir lah. Supaya duduk itu dapat pahala maksimum, duduklah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Misalnya orang duduk tahiyat akhir tapi dia duduk macam tahiyat awal, solatnya tetap sah, tetapi tidak dapat kesempurnaan duduk itu. Jadi duduk rukun, dan nak menyempurnakan rukun itu, duduklah sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, duduk tawarruk. Kemudian tangan pula, letak tangan. Jadi ni lutut kita tu, biarlah jari kita tu searas. Bila kita buat macam ni di lutut, maknanya kalau macam ni dah lebih, mana biarlah sama di ujung lutut tu, maknanya tangan kita. Okey, jadi soalan tadi, bila masa nak angkat? Jadi sebelum tanya bila masa, kenapa kita angkat? Kenapa angkat? Jadi bila masa nak angkat, bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Jadi angkat tu nak tunjuk sebagai simboliknya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Jadi jangan bukannya daripada duduk tu at-tahiyatul mubarak sampai ke ujung, tidaklah. Mana kalau buat pun tidak batal salat, tetapi kesempurnaan duduk tahiyat akhir itu tak dapat pahala, tak dapat markah penuh. Kalau markahnya per 10, maknanya dah tolak markah dah. Dah tolak markah, solatnya tetap sah. Okey. Jadi bila nak angkat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mata kita semasa tahiyat akhir, mata kita di mana? Mata kita ialah di tempat sujud. Tetapi bila asyhadu an la ilaha illallah, mana kena perhatikan di jari. Mata tu kena tengok di jari. Walaupun kita berada di depan Kaabah. Depan Kaabah pula sah pertama sekali. Betul-betul depan Kaabah. Pun ketika itu tengok di tempat sujud, jangan tengok Kaabah. Okey. Ada juga orang pergi ke Mekah, dia kata, "Tak, sekali seumur hidup pergi ke Mekah ni. Dari setiap kali solat dia tengok Kaabah saja. Sampai terlupa rakaatnya ke berapa." Okey. Jadi kalau soalan tadi maknanya angkatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Okey. Mana itu dan mata ketika itu tengoklah di jari itu. Sama juga dengan orang yang masuk Islam. Tak ada syarat pun kena asyhadu alla, tapi nak ceritanya maknanya dengan masuk Islam itu kita sebagai simbolik kita hanya percaya kepada tauhid kepada Allah, Tuhan yang satu. Kalau dia buat macam ni ya syahadu dah sah, dah tak ada masalah. Cuma simbolik. Jadi jawapan tadi itulah maknanya ketika illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Okey. Jadi lafaz la ilaha illallah ni kena hati-hati. Terutamanya ketika kita pergi tahlil, orang yang minat tahlil ni berhati-hati. Takut-takut. Sebab di sini tak berapa nampak sangat, tapi kalau di kampung saya dia kuat suara. Dia ada dua kuat pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha yang depan, illallah tu yang belakang. La ilaha illallah. Seolah-olah ada kalau belajar Quran tu jawab pula.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takut-takut yang depan tu hanya la ilaha. Dia tak sebut. Orang belakang sebut illallah. Yang depan tu semua jadi syirik kepada Allah semua. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Yang belakang kata kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Cuma kalau dia sebut kuat, illallah sebut perlahan, selamatlah. Jangan setakat la ilaha, la ilaha, la ilaha. Illallah tu kena sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey. Jangan la ilaha, la ilaha. Sebab nak kejar 10,000 malam Jumaat ni. Dengan tasbih la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Kita rasa puas hati 10,000. Rupa-rupanya dia sebut tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. 10,000 kali. Kena mengucap semula.